warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam Al-Jatan Kuasa, tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, tentu ada kitab. Kita masuk dalam hadis yang berikutnya, hadis ke-61 daripada kitab kita Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, ringkasan daripada Sahih Al-Bukhari. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, memelihara hak diri dan ahli. An Abdullah bin Amr qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alam ukhbar annaka taqumul laila wa tasumun nahar. Qultu inni af'alu zalika. Qala fa innaka idza fa'alta dhalika hajamat 'ainuka wa nafihat nafsuka wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fasum wa aftir wa qum wa nam. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, telah bersabda kepadaku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah dikabarkan kepadaku bahawasanya engkau berdiri pada malam hari dan engkau berpuasa pada siang hari? Berkata aku bahawasanya aku perbuat yang demikian. Ia bersabda, maka apabila engkau perbuat yang demikian itu, dalamlah mata engkau, penatlah diri engkau, dan bahawasanya bagi diri engkau ada hak atas engkau, dan bagi ahli keluarga ada hak atas engkau. Maka puasalah engkau, berbukalah, bangunlah engkau, dan tidurlah. Baik. Hadis ni diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini anak kepada Sayyidina Amr Al-As radhiyallahu anhu. Bapa dia Amr Al-As ini adalah salah seorang daripada gubernur yang dilantik oleh Sayyidina Umar untuk menjadi gubernur Mesir ketika tu. Bapa dia pun ada cerita, cuma saya nak cerita berkaitan dengan Abdullah bin Amr Al-As. Pernah satu ketika, Abdullah bin Amr Al-As ni bersama dengan Nabi SAW dalam satu di masjid lah. Tiba-tiba Nabi sebut pada mereka, ramai-ramai ni, mau tak kamu tengok ahli syurga? Mau tak hampa tengok ahli syurga? Maka kami duk tunggu dekat pintu tu, tengok siapa nak lalu. Rajulun min ahli jannah, lelaki daripada syurga. Maka datang seorang lelaki, dia baru lepas ambil wuduk, titisan wuduk masih belen duk jatuh daripada janggut dia, dan dia pegang kasut, dia lalu depan kami. Kami nampak dia. Nabi kata, itulah dia ahli syurga. Keesokannya, benda yang sama Nabi cakap, hampa nak tak tahu siapa ahli syurga? Kami perhati dalam style yang sama semalam. Maka jalan lelaki yang sama, style yang sama, pegang kasut, ambil wuduk, menitis beberapa wuduk daripada janggut dia, masih menitis, dia jalan tu. Nabi kata, itulah ahli syurga. 3 hari Nabi habaq. Pada hari ketiga, kata Sayyidina Amr bin Al-As, aku ni dah macam trigger sangat dah, tak sabar sangat dah nak tahu apa benda dia buat yang dia ni Nabi habaq 2-3 kali dia ahli syurga. Maka aku pun follow dia. Sampai dekat-dekat dengan dia, aku cakap kat dia, wahai pemuda,
aku ni ada sedikit perkelahian, macam adalah tinggi suara dengan bapa aku. Fight lah, senang kita abang. Jadi macam tak apa cantik di rumah, jadi bertelaga, jadi bergaduh, jadi fight. Boleh tak aku jadi tumpang, jadi tetamu hang? Maka orang Arab, bukan kata dululah, sampai sekarang ni budaya melayan tetamu tu sangat istimewa. 3 hari 3 malam mereka takkan tanya apa. Hang duduk aku khidmat layan kat hang apa semua. Itu budaya orang Arab. Maka laki tadi ni dia bawa Saidina Amr bin Al-As 3 hari duduk di rumah. Saidina Abdullah bin Amr bin Al-As ni dia ada misi. Dia ada misi dia dan visi dia. Dia nak tengok dia ni buat apa. Jadi dia tak tidur lah malam. Dia kata aku nanti tutup mata tapi aku tak tidur. Aku tengok je parti dia ni. Apa dia buat? Dia usyar tengok dia ni. Benda apa aku kiam sampai terguling-guling ke? Tasbih sampai pusing-pusing ke? Apa benda dia buat special sehingga Nabi SAW 3 kali habaq dia ahli syurga. 3 kali habaq dia ahli syurga. Makanya apa yang jadi? Apa nama? Dia kata ada. Mas, aku tak tengok apa benda special kat dia ni. Cuma malam masa dia tidur tu, bila dia terjaga sikit malam tu, dia sebut nama Allah, Bismillah ke, Ya Allah ke, macam tu masa guling-guling tu. Lepas tu bila azan subuh dia bangun. Abdullah bin Amr hampir-hampir kata, aku canggih lagi. Dalam hati tu dia kata macam, canggih aku lagi. Tapi tak mana yang, dia duk tanyalah. Sampai 3 hari, dah habis semua, dah jadi tetamu, dia pun serahkan diri dia. Dia kata sebenarnya aku nak bagi tahu kat hang, aku tak ada berkelahi dengan ayah aku apa, tak ada isu apa pun. Cuma aku teringin nak jadi tetamu hang. Kerana apa nak jadi tetamu aku? Kerana, dia ceritalah, 3 hari Nabi SAW kata hang ahli syurga. Dan, sorry to say, 3 hari aku duduk rumah hang, tak ada nothing special pun untuk hang. Tak ada satu istimewa amalan ke apa ke. Benda apa aku tak tahu. Jadi sekarang senanglah. Aku tanya hang, ada tak benda apa yang hang rasa hang buat dan benda tu menyebabkan Nabi SAW highlight nama hang selama 3 hari. Dia kata, macam mana yang hang tengok aku, itulah aku. Tak ada satu istimewa pun aku. Biasa je. Abdullah bin Amr Al-As ni dia agak kecewa lah. Kerana dengan anggapan kalau dia dedahkan rahsia sebenar, dia dapatlah satu jawapan yang puas, memuaskan hati dia. Tetapi Sayyidina Amr Al-As dia kata, Abdullah bin Amr dia kata, tak apalah, dia pun jalan. Dia panggil, wahai pemuda, wahai hamba Allah, mari sini. Apa dia? Ada hang dah ingat dah kah? Dia kata tak ada apa, macam tadilah. Cuma aku ingat. Aku ni ada buat satu benda apa dia? Tiap-tiap hari sebelum aku tidur malam, aku tak akan ada sebarang hasad dengki pada siapa-siapa orang Islam. Dan aku akan maafkan orang yang buat salah kat aku malam tu. Aku akan tidur setiap malam tu dalam keadaan lapang dada aku. Maknanya tak ada fikir pasal orang, tak ada dengki pasal orang, tak ada apa-apa yang tengok orang tu dapat lebih, dia tak rasa apa pun. Maka Sayyidina Abdullah bin Amr Al-As dia kata, inilah dia yang menyebabkan Nabi SAW puji hang. Maknanya, di samping kita menjaga hubungan kita dengan Allah, cara terbaik untuk masuk syurga adalah menjaga hubungan sesama manusia. Kita tak dengki dengan orang, kita tak penyayang orang, kita tak ada hasad dekat orang. Abdullah bin Amr. Hadis pada malam ni juga ada satu kes kaitan dengan kisah dia tadi tu. Apa dia? Yang dia pulun, dia pergi sampai ke rumah kawan tu, pergi tidur sampai 3 hari tu sebab apa? Sebab dia nak cari satu benda yang boleh menyebabkan pahala dia bertambah. Dan dia teringin nak jadi ahli syurga lah. Abdullah bin Amr ni, dia orang yang sangat kuat ibadat. Macam mana level ibadat dia? Hadis ni kata apa? Aku telah dikabarkan. Maknanya, Abdullah, main sini saat aku nak tanya satu benda. Apa dia? Betul ke ada orang bagi tahu dekat aku? Kata kamu ni, tiap-tiap hari puasa. Puasa esok, puasa. Malam, lepas isyak ya, qiyam mulai, tak tidur. Hari-hari semayang. Sepanjang malam semayang, sepanjang pagi puasa. Macam itulah. Melainkan hari-hari yang diharamkan puasa,
Hari tu je tak puasa. Hari ni tiap-tiap hari puasa. Betul ke macam tu? Kata Nabi SAW. Maknanya Sayyidina Amru ni, memang Sayyidina Abdullah ni dia memang kira pemburu pahala akhirat. Macam tu lah pahala dia. Jadi benda yang dia buat tu dia rasa macam tak cukup lagu ni. Aku duk buat macam ni pun aku tak ada satu jaminan masuk syurga. Tapi brother tadi ni macam mana dia pergi nak tengok. Maksudnya puasa tiap hari kot. Qiyamul Lail tiap-tiap malam kot. Tak dapat nimtek ahli syurga ke ni. Dia ni buat apa? Mari aku tengok. Sudah kata, dia ni biasa tidur aku semayang, aku tak tidur. Kata dia. Maka Nabi panggil dia. Okey, di sini saya nak bagi tahu satu benda. Bila melihat Sayyidina Abnu buat macam tu, benda tu dia tak kena. Maksudnya dia melebihkan ibadat sampai lupa keluarga, lupa diri sendiri, nak rehat tak, ibadat je. Maka orang nampak tu tak kena. Maka orang tak pergi bagi tahu kat dia. Pergi bagi tahu dekat Nabi SAW. Bagi tahu kat siapa? Bagi tahu dekat baginda Nabi SAW. Jadi saya ambil satu poin yang pertama daripada hadis ni pada dia. Ada orang yang kita tak boleh tegur dia secara direct. Tapi ada orang yang boleh tegur dia. Ada orang yang dia hormat. Ada orang yang orang tu macam besar lah dalam jiwa dia. Contoh dalam family, kalau bapak dia, mak dia cakap ni, dia tak apa layan. Tapi kalau pakcik dia mai, kita habaq kat pakcik dia, kita kata, hang tengok Ustaz nak melangkah hang ni, kami penat lah dia ni, semayang subuh hari tertinggal. Pakcik dia panggil dia duduk sini, hang nak. Dia cakap, pakcik dia cakap macam tu lah. Dia macam hormat sangat pada pakcik dia. Jadi dia buat. Maka boleh dalam Islam, kita kalau tak tegur orang tu direct, kita boleh minta tolong orang tegurkan. Dalam setengah riwayat menyebut bahawa yang bagi tahu, yang report dekat Nabi SAW ni, aku dapat info. Nabi kata dekat Abdullah, aku dapat info, kata hang ni kuat sangat puasa ni. Siapa yang bagi info tu? Bapak dia. Sebab dia baru kahwin. Abdullah bin Amru Al-As ni dia baru menikah. Bila baru menikah ni, pagi puasa, malam semayang. Pagi puasa, malam semayang. Jadi isteri nak ajak makan chicken chop pun tak ada ruang. Kau nampak? Kena pergi diorang, pergi kena tom yam ke apa. Tak ada. Kira puasa macam malam semayang gitu ya. Dia beritahu lah kat pak mentua dia, abah tengoklah Zat abang ni, bila kami nak tidur pun tak tidur. Jadi macam tak ada ruang. Dia dengan Allah je, dengan kami dia tak layan terus. Maka kita tegur orang melalui orang lain. Contoh di surau kita ada nampak satu orang semayang jadi macam kelang kabut semayang dia. Kita nak tegur dia kawan-kawan. Sagi kita nak tegur dia, dia kata kita hang hebat teronong hang duk tegur aku. Jadi cara terbaik tuan-tuan buat apa tau? Tuan-tuan tulis surat. Bagi kat saya, tulis soalan. Ustaz, bolehkah seseorang itu macam tu semayang ke tu? Contoh kita nampak lah. Sebab tu kadang-kadang bila kita tanya soalan, bukan soalan tu orang tu tak tahu. Mungkin soalan tu dia nak ustaz tu dia terang kat mereka. Ustaz, bolehkah kita ambil semayang? Saya tengok hari tu dia basuh depannya, siku tak kena. Boleh ke macam tu? Boleh tak ustaz cerita bagaimana ambil uduk yang betul? Maka ustaz tu pun cerita. Jadi kawan tu dalam majlis tadi tu, dia pun dengar, akulah yang buat macam tu. Mujuk lah aku main ceramah hari ni. Jadi kita pun tak terasa hati dengan dia. Dia pun tak terasa hati kita. Ustaz tu pun tak tahu dalam crowd tu siapa dia yang buat macam tu. Jadi dia cakap umum macam tu je. Maka dalam situasi ni, orang yang bagi soalan, orang tu dapat pahala. Kerana dia meleraikan kekusutan yang ada dalam seseorang. Jadi macam itulah. Tu poin yang pertama daripada hadis ni, menunjukkan bahawa boleh wakilkan orang untuk kita tegur kerana bapak dia tak mampu nak tegur sebab Nabi SAW ni figure pemimpin. Jadi bila Nabi cakap tu, mungkin Abdullah ni boleh dengar macam tu. Kemudian dia kata, betulkah kamu ni semayang manjang malam dan puasa pagi? Dia kata betul, saya buat macam tu. Maka Nabi SAW kata kat dia, jangan.
Kalau kamu buat macam tu, hajamat ainuka, mata kamu ni dia akan masuk ke dalam. Sebab ada lompong, maksudnya ada rongga. Hang rehat tak betul, hang tidur tak betul. Jadi dia masuk ke dalam tu, maksudnya hang macam tak jaga kesihatan lah. Tak boleh macam tu. Nabi cakap dia. Maksud dan wa na fihat nafsuka, dan kamu akan penatkan diri kamu. Jadi badan pun akan letih, mata pun akan masuk ke dalam macam tu. Maka kata Nabi SAW, kamu ada hak atas badan kamu, ada hak atas keluarga kamu, Maka badan pun kena jaga juga. Tak boleh buat ibadat gitu sampai kita jadi jemu. Allah tak jemu nak bagi pahala kita. Kita ni takut kita punya semangat tu tinggi sangat. Hari pertama dia macam ni. Dalam Islam ni dia tak suka kita jenis hempuk semua benda satu hari. Dia tak suka gitu. Dia suka buat sikit-sikit. Ma qalla ma dama wa in qalla. Apa yang sikit, apa yang berterusan, walaupun sikit. Benda tu sikit je tapi berterusan. Allah lebih suka daripada banyak. Contoh macam ni. Allah tak minat kita baca Quran satu hari 30 juzuk. Lepas tu 3 tahun tak baca Quran. Lebih baik tiap-tiap hari baca 2 ayat, satu muka, setengah muka. Tetapi setiap hari benda tu ada. Itu lebih baik daripada kita memperbanyakkan dalam satu hari dalam tempoh yang maksimum macam tu. Contoh, mari ni bangun daripada 2 pagi, semayang sampai azan subuh pukul 6. Lepas tu tak bangun dah, lepas 8 bulan baru bangun pula qiyam. Sebab dia kata aku dah buat banyak dah, kira Tuhan hutang aku banyak, jadi lah hari. Macam balik umrah dia tak main semayang. Dia tahan lama tak main surah apa semua. Hang kau balik umrah, bawa balik lah. Betul? Tengok orang lah. Sebab apa? Aku duduk Mekah kot, satu waktu 100,000 kot pahala. Duduk Mekah satu waktu 50,000 kot, berlambak lah pahala. Ni pun kira aku tak pi 3 tahun pun kira Tuhan duk hutang kat aku. Dia kira Tuhan hutang kat dia. Tak, bukan macam tu. Dia tak mau macam tu. Jadi kita sikit. Macam tu. Islam dia tak suka jenis jet naik mendadak tu. Sebab kalau jatuh dia teruk. Baiklah naik helikopter. Helikopter jadi isu pula. Itulah kenderaan yang aku bagi contoh. Saya tak ustaz, saya tahu politik pula. Taklah, dia pergi kat saya lah. Kerajaan saya. Contoh. Contoh. Jadi tuan-tuan, maknanya dia macam tu. Helikopter ni dia naik pelan gitu. Kalau jatuh pun dia tak teruk sangat. Kalau jet dia naik atas terus. Maka kita ni dalam agama ni dia macam tu. Okey. Jadi saya nak bak nombor tiga ni apa dia? Semangat ibadat yang ada pada para sahabat tu sehingga Nabi kena reduce lah dia punya semangat tu. Kena kurangkan semangat. Kita agak-agak kalau Nabi ada, Nabi suruh kita perbanyak ke perkurang? Perbanyak lah, sebab kita memang jenis kurang. Semua benda kita lah. Puasa, malas, zikir, malas, apa, malas. Kita dunia banyak, akhirat kurang. Sahabat, akhirat banyak, dunia kurang. Sampai Nabi kena kata, dah lah, tak payah semayang banyak, nanti bengkok mata hang. Pergi tidur lah. Nabi kata apa? Fasum wa aftir. Puasa lah. Dah ada hari yang buka. Maksudnya ada hari yang boleh puasa, ada hari yang buka. Kemudian waqum wa nam. Ada hari yang bangun, ada hari yang tidur. Maksudnya pilih dalam seminggu, dalam sebulan tu ada hari yang rehat, tidur, bangun. Maksudnya dengan family pun kena bagi masa juga. Jangan puluh ni ibadat je. Sebab hati kita ni dia main satu masa dia akan jadi boring. Hati kita dia akan satu masa dia main boring. Macam tuan-tuan main kuliah ni lah. Ada hari kita jadi beriman tau. Kalau buka YouTube pun tengok ceramah. Kalau buka radio pun tak terajang lah. Hot FM tak mau apa semua tak mau lah. Kira ceramah, zikir, tasbih, qasidah, yahanana, macam tu ya. Dia main satu masa kuliah, ceramah, masjid ni tak ada, kita pergi cari masjid lain, surau kita ustaz tak main kita cari. Semangat tu ada. Dia main satu masa jadi Firaun.
Setan 14 ekor atas kepala. Ustaz main sebelah rumah pun tak pergi lah. Orang bagi tak dalam grup semua ada ceramah, tak mau malas apa, semua benda tak mau. Dia main zaman tu. Maka kita ni maka kita maintain macam tu, pelan-pelan tu bagus. Jadi Islam ni dia bukanlah kata kita jadi orang dekat dia dengan Allah tu kena semayang tak boleh pergi mana. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Ustaz, kalau kami jadi ahli masjid, ahli kuliah, kami dia pakai jubah je, pakai kopiah je. Tak ada. Boleh pakai seluar jin boleh. Pakai seluar jin boleh. Yang tak pakai seluar sudah. Yang tak tutup aurat sudah. Ustaz, kami kalau jadi geng masjid, geng surau, geng ceramah, kami boleh tak pergi mandi pantai? Boleh pergi je mandi pantai. Yang pakai spender sudah. Pakai tutup aurat, tak semayang. Boleh, bebas, biasa lah. Kita jadi orang masjid, orang surau ni maksudnya dia santai, dia taklah stres kena duduk di masjid, tak boleh kawan dengan orang, tak boleh tak apa. Orang kata lagi lepas isyak orang kata kita pergi kena cakut tiaw, sempoi malam ni kosa cakut tiaw kerang kat Sungai Dua lepas kata sempoi jom kita pergi kena. Dia pula kata astaghfirullahalazim, ya akhi, kita dijadikan Tuhan untuk beribadat kepadanya. Janganlah kita menjadikan diri kita makan cakut tiaw kerang. Payah kawan dengan hang, tolak flat. Payah kawan dengan orang tu. Payah, tak apa, tak ada masalah. Nabi tak macam tu. Nabi santai, ceria, sembang orang. Ada masa tuan-tuan baca Syama'il, sahabat sembang cerita jahiliah. Dulu lah cerita zaman mampu-mampu dulu, tak masuk Islam lagi, duduk jadi macam ni. Nabi duduk join dengan mereka, Nabi gelak sembang mereka pun gelak. Nabi pun gelak sembang dengan mereka. Ada hari Nabi serius, ada hari Nabi pun macam santai macam tu lah. Maka kita nama kata orang Islam, main kuliah, main ceramah ni, tidaklah kita ni menakutkan orang. Kalau orang tengok kita ni, start kita semua belah tinggal kita seorang je. Tak. Dia boleh jadi, biasa gitu je. Maka, daripada hadis ni yang pertama, jangan paksa diri dalam beragama. Agama ni dia bagus, dia cantik. Tapi bila kita paksa diri kita, sampai melampau dalam diri, maka benda tu tak berapa comel dalam syarak. Tapi isu ni dia tak berapa jadi sangat sekarang ni. Sekarang ni dia banyaknya tak berapa nak melampau diri lah. Kita boleh paksa diri kita. Dalam benda-benda sunat kita boleh paksa. Dalam benda sunat kita boleh paksa diri kita. Dalam benda fardu tak apa. Yalah kita selalu buat dah. Kita macam disiplinkan diri untuk buat benda sunat ni. Hari ni aku kena buat benda ni. Hari ni aku kena selawat 100. Hari ni aku kena buat. Itu amalan sunat yang selalu aku buat. Kita paksa diri. Itu kita tak panggil paksa. Itu kita panggil mujahadah. Mujahadah tu bersungguh-sungguh buat sesuatu amalan. Okey. Yang nombor 2. Bila Nabi SAW dan riwayat lain menyebut, Nabi offer kat dia. Nabi kata kat dia, hang tak payah puasa sampai 30 hari. Cukup puasa sebulan 3 hari. 3 hari awal, 3 hari tengah, atau 3 hari ujung, atau mana-mana hari dalam sebulan tu, 3 hari puasa. Kalau puasa 3 hari, maka dapat pahalanya sama macam 30 hari. Sebab sehari 10, 10, 10 sama macam 30. Maka dia kata, wahai Rasulullah SAW, saya boleh lebih pada tu lagi. Boleh tak macam longgarkan sikit syarat tu? Saya nak puasa lebih, boleh tak? Nabi kata dia, okey, boleh. Apa dia? 1 hari puasa, 2 hari tak payah. 1 hari puasa, 2 hari tak payah. Ada riwayat lain menyebut, di hujung usia dia, dia jadi berumur dah, tak larat dah. Dia teringat, kalau menyesal aku tak ambil keringanan yang Nabi bagi dulu. Kalau aku ambil dulu, masa aku tak akan rasa susah sekarang ni. Sebab Nabi dah offer kat aku 1 bulan 3 hari. Dan Nabi tahu dah kemampuan aku. Macam tu. Ada seorang sahabat lain yang nama dia adalah Sayyidina Hamzah. Dia ni pernah tanya pada Nabi SAW dan Nabi izinkan dia untuk puasa tiap-tiap hari. Jadi adakah kita kata Nabi ni dia tak konsisten jawapan dia? Dekat dia ni cakap macam ni, dekat dia ni tak bagi. Kerana ini sebahagian daripada mukjizat Nabi SAW. Nabi tahu di hujung usia, nanti dah lama-lama, kemampuan tu akan kurang ke tak kurang. Sayyidina Hamzah yang Nabi SAW izinkan tu, dia tu Nabi nampak dah. Dari segi mukjizat karamah Nabi ni, Nabi boleh nampak. Dia ni memang boleh maintain. Maka Nabi izinkan dia. Adapun kita,
Puasa tu kita panggil dia puasa wisol. Tiap-tiap hari puasa. Puasa paling baik di muka bumi tahu puasa apa? Puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Itu puasa paling terbaik, nama dia puasa Nabi Daud. Ingat Nabi Daud tu siapa? Dia raja. Dia billionaire. Sebab apa dia billionaire? Sebab zaman dia lah ada satu benda yang kita panggil baju besi. Baju besi tu syarikat dia sendiri. Dia tak ambil duit daripada kerajaan, dia tak ambil. Dia tak guna apa duit daripada kerajaan pun dia tak ambil. Dia hanya ambil apa? Dia hanya gunakan kemahiran Allah bagi kat dia untuk buat baju besi. Jadi baju besi yang dia pakai tu antara baju besi yang mula-mula yang ada kat dunia ni. Maka setiap kali bila dia pi lawan, bawa tentera dia pi buka negeri-negeri, maka jarang tak menang. Sebab tentera dia kena fire tak ada apa. Keteng jatuh. Sebab dia boleh jaga diri dia. Syarikat besi tu dia punya. Jadi dia memang orang yang kaya, ada duit banyak dan dia raja. Dalam masa sama dia Nabi, dia tak ambil. Nabi SAW kata, Allah suka perbuatan Nabi Daud kerana dia usaha dengan hasil titik peluh dia sendiri. Dia ambil sendirilah. Maksudnya dia kerja. Dia ambil. Jadi dia kaya. Kaya-kaya dia tu tapi puasa. Tuan-tuan tengok. Sehari puasa, sehari makan. Sehari puasa, sehari makan. Seumur hidup dia jadi Nabi, macam itulah ibadat yang dia buat. Maka Nabi SAW beri satu kebenaran pada kita nak puasa, boleh puasa macam tu paling tinggi. Adapun puasa wisol. Puasa wisol tu puasa tiap-tiap hari. Setengah riwayat dalam majmuk menyebut bahawa yang puasa tiap-tiap hari ni antaranya Sayyidina Umar, antaranya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, antaranya Imam Nawawi, Yahya bin Sharaf. Semua tu ada depa ni puasa tiap-tiap hari. Puasa tiap-tiap hari. Itu kemampuan masing-masing Allah bagi kat dia, boleh buat. Kami nak puasa tiap-tiap hari boleh tak Ustaz? Boleh. Ramadan hari tu tak habis tu ganti dulu. Sebab yang fardu semua ganti dulu, baru sembang buat puasa. Jadi kemampuan pelan-pelan. Start dulu dengan Isnin Khamis. Macam tu okey lah tuan-tuan. Paling bagus ni sebulan 3 hari. 1, 2, 3 bulan Islam. Atau 13, 14, 15 Ayyamul Bid, hari putih. Sebab apa hari putih? Kerana bulan ketika tu mengambang penuh, hari malam tu dia jadi cerah. Orang panggil hari-hari putih. Atau 27, 28, 29, 30. 3 hari yang hujung. Atau mana-mana hari lah. Tapi 3. Bagus. Ustaz, saya nak buat lebih. Saya nak buat 6. Saya nak buat 8. Seminggu 2. Isnin Khamis. Lagi bagus. Saya tak mau buat Isnin Khamis. Saya nak buat Isnin saja 4 hari. Boleh? Lebih sehari daripada hak tadi tu. Lagi bagus. Saya nak buat Khamis saja. Boleh? Tak ada masalah. Jangan maksudnya putus terus puasa ni. Ada juga bila-bila kita puasa sunat tu. Paling kurang untuk level kita ni. Saya bagi tahu tuan-tuan. Sebulan 3 hari tu pun kira cantik lah. Paling teruk lah. Kalau boleh tambah, lebih tambah lagi. Kalau boleh buat lebih, lebih lagi. Itu sangat baik dan sangat bagus. Jadi konsepnya ibadah ni jangan menurun. Macam Sayyidina Amr bin Al-As, dia puasa banyak. Kemudian dia menurun. Maksudnya dia tak mau ibadat tu turun. Macam sahabat Sayyidina Hamzah tadi tu, dia puasa maintain tu je. Dia naik tak apa ibadat ni. Jangan menurun. Jadi kita maintainkan kemampuan ibadah kita tu. Lagi sikit lagi baik sikit dan stabil. Jangan banyak lagi kurang dan lalas dia tinggal macam tu je. Apa lagi ada di hadis ni? Nabi SAW suka ibadah kita tu berterusan. Okey. Itu yang pertama. Hadis yang kedua. Hadis ni kata Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata min al-Quran. Saya terjemah tu sebab dia panjang. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kami istikharah dalam semua urusan kami seperti mana baginda mengajarkan kami surah-surah daripada Al-Quran. Maknanya Nabi bersungguh-sungguh ajak berkaitan dengan istikharah. Istikharah ni adalah sembahyang sunat 2 rakaat yang kita lakukan apabila kita ada pilihan antara berdua. Pilihan antara dua. Nak pilih yang mana? Syarat benda yang pilih tu, yang pertama, benda yang kita pilih tu dia tak bolehlah benda tu benda yang haram. Contoh, hang buat apa? Aku sembahyang istikharah. Sebab apa sembahyang istikharah? Itulah duk ingat malam ni satgi aku nak pergi 7E, minta kat Tuhan nak beli Tiger ke Carlsberg malam ni, nak minum 1 tin. Tak boleh istikharah sebab benda tu benda haram. Ataupun dia istikharah, dia nak tinggal benda fardu. Sebenarnya apa sembahyang istikharah ni? Itulah nak tanya ilham ke Allah Ta'ala. Sembahyang asak ni nak sembahyang ke tak ya? Hatu nama dia isyak gam. Dia pening. Tak boleh. Benda fardu tak boleh tinggal. Benda wajib, benda haram tak boleh buat. Dan istikharah ni adalah untuk benda yang besar. Benda kecil tak payah. Contoh, kita main surau. Hari Ahad pagi, pukul 8 pagi, kita sembahyang istikharah. Orang tanya, hang awak sembahyang istikharah ni tiba-tiba sembahyang subuh tinggal kata aku sembahyang istikharah kan? Itulah aku nak minta ilham ke Allah. Pagi ni nak beli roti canai ke atau saya bawang? Tu tak ya. Tu bak kedarah, hampir kedarah. Biasa je tu, tak payah buat teruk tu. Dia benda tu adalah benda besar dalam hidup. Contoh nak tukar kerja. Contoh nak berkahwin, nak beli rumah, nak pindah daripada satu lokasi ke lokasi yang lain. Kita sedang kerja di satu syarikat dah, dapat offer kat syarikat lain pula. Dengan gaji yang lebih baik lagi, dengan waktu kerja yang lebih fleksibel lagi. Nampak tu macam okey. Tapi okey ke tak? Kita nak minta siapa? Minta kat Allah. Macam mana cara dia? Nabi ajak kita. Iza hamma ahadukum bil amri, apabila seseorang kamu ada satu urusan teringin nak buat sesuatu benda, falyarka raka'ataini min ghairil faridah. Maka hendaklah dia rukuk 2 kali rukuk. Maknanya sembahyang lah. Dalam banyak-banyak rukun dia ambil satu simbolik, maknanya hampa sembahyang 2 rakaat, yang sembahyang tu sunat bukan fardu. Thumma liyaqul, maka kemudian dia kata, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, aku memilih ini dengan ilmu kamu wahai Allah. Sebab benda ni aku tak tahu. Mungkin aku nampak dia macam okey. Ke depan aku tak tahu dia okey ke tak okey. Mungkin aku nampak benda ni macam boleh. Dan kami minta dengan kamu dengan kelebihan yang besar yang ada pada kamu. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru. Kamu yang akan tentukan segalanya wahai Allah. Wa ta'lamu wa la a'lamu. Kamu mengetahui semua benda sedangkan aku tak tahu apa benda pun. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan kamu ni adalah Tuhan yang sangat mengetahui benda yang gaib. Kami tak tahu, kami nampak dia ya Allah. Kami nampak dia main menantu, nampak dia pakai kopiah, nampak dia ada janggut, nampak dia pakai yahanana, ada miswak satu, semua nampak macam dia bertakwa, tasbih kat tangan. Tapi kami tak tahu lah ya Allah, dia kalau menikah dengan anak aku, okey ke tak okey? Ke depan ni dia akan jet muka anak aku ke? Dia akan jadi apa ke tak tahu. Kamulah yang tahu ya Allah, laki ni okey ke tak okey nak bagi menikah dengan anak aku ni, kita doa ke Allah. Macam mana? Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairali fi dini wa ma'ashi. Ya Allah, andai sekiranya engkau mengetahui perkara dan urusan ini adalah baik untuk aku. Pertama, untuk agama aku baiknya. Wa dini dan agama aku, wa ma'ashi dalam kehidupan aku, wa aqibati amri au qala ajili amrihi wa ajilihi, atau penghujung daripada amalan ini, atau kita kata, atau kamu kata ajili amri wa ajilihi, sama ada benda tu aku nampak secara depan sekarang ni
Atau nanti ke depan ni baru nampak kesan dia. Sekarang tak nampak lagi. Sekarang aku beli kat rumah kat kawasan tu, ya Allah, tempat gym tendang. Tak ada siapa. Baru 3-4 rumah je. Tapi ke depan ni ada stadium makan ni, ada kemudahan sekolah, anak yang tu jadi masjid, surau, kuliah. Alhamdulillah lah beli rumah kat sini. Masa dulu 1995 aku beli kat rumah kat sini, kosong, tak ada apa. Takut sangat. Tapi kita ada istiqarah dah. Alhamdulillah kita beli kawasan tu, jadi elok, rumah tu bagus, ceramah, aktif, masjid, tenang kita, masjid pun elok, kita pun tak risau, tuition untuk anak pun dekat, jadi semua benda Allah bagi mudah. Bila kita doa kat Allah. Summa barik li fihi wa in kun, dan kemudian engkau berilah keberkatan pada aku. Dan kemudian kita doa juga, ya Allah, andai sekiranya benda ni tak baik untuk aku, untuk agama aku tak baik, dan kehidupan aku benda ni tak baik, dan di hujung urusan aku pun benda tu tak baik, sama ada tak baik tu sekarang ataupun nanti dia tak baik, fasrifhu anni, jauhkan benda aku ni daripada aku, wasrifni anhu, dan jauhkan aku daripada dia, waqdurli al-khaira haisu kana, dan takdirkan pada aku semua benda-benda yang baik di mana aku ada, thumma ardini bihi, kemudian redalah aku, qala wa yusammi hajatahu, kemudian lepas dia doa semua tu, baru dia doa apa hajat dia di belakang. Yalah tuan-tuan, kita pun tak tahu, kadang-kadang orang kawan-kawan kita ramai tahu, ada satu taman perumahan baru buka kat sini, square feet dia luas, murah, senang exit keluar daripada ni. Kita pun duk fikir. Kita kata tak apalah, aku dah istiqarah, aku rasa berat lah nak beli situ, tak apalah aku duduk dekat tempat lain lah. Ada tanah kat sebelah rumah ayah aku bagi aku buat rumah situ je lah. Mereka ramai lah kawan-kawan beli kat situ. Kita pun tak jadi ambil loan rumah semua, buat rumah kat sebelah rumah mak kita. Selepas 5 tahun, kawan-kawan yang duduk di situ semua bagi tahu, kata apa, Allah mak, kabutlah taman kami, banyak warga negara asing, jadi maksiat pun berlambak, saat-saat ni balik dengan mabuk lah apa semua, macam-macam, jadi serabut lah, anak-anak kami nak membesar di situ tak sesuai lah. Masa tu kita ingat apa, 5 tahun baru nampak kesan dia. Sebab kita tak tahu benda tu baik tak baik. Macam tadi lah, nak main menikah dengan kita, nampak macam baik je. Pakai kereta pun dia kata dia kerja bagus, dia bawa kereta pun besar-besar betul lah. Dia kata dia kerja pilot. Rupanya pilot Grab biasa ya. Contoh. Dia tipu. Dia bawa janggut, padahal janggut palsu, bulu jagung. Dia potong bulu jagung, dia spray, dia lekat, dia nampak macam betaka. Jubah dia beli dekat Maidin, RM29 9 YP Mall Maidin. Kopiah RM5. Serban RM10 dia pakai. Tasbih pun beli online dia. Dia berumah kita, subhanallah, zikir gitu ya. Nampak macam over, nampak macam bertakwa, padahal berjebon. 2 minggu lepas menikah anak kita, baru kita tahu. Jadi benda tu kita tak tahu. Ada perempuan 2 orang mai kita dalam hidup kita, nak menikah dengan siapa, dia ni pun nampak macam bagus, dia ni pun nampak macam solehah, dia nampak macam yang mana satu, kita pilih doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi. Mesti mimpi kau Ustaz? Tak mesti mimpi. Mimpi salah satu. Jadi macam mana nak tahu? Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nampak macam ada banyak ujian, macam halangan, susah buat ni, tak boleh. Nampak macam tak, benda tu merumitkan kita lagi. Kemungkinan itu signal dia. Ataupun kita situasi, contoh ada satu budak lelaki, kita balik sembahyang subuh, lepas kuliah subuh balik dengan kawan kita, sampai depan rumah ada seorang budak lelaki umur 23 bawa motor, Assalamualaikum, bagi salam kat rumah kita banyak kali. Kita duduk jalan dengan kawan kita, kita kata, rumah siapa main tu? Dia kata, yang ni, budak ni, naik, bagi dah budak tu main dengan motor. Nah ni, pakcik, ada nasi lemak sikit. Okey, apa hamba susah-susah ni? Okey pakcik, saya pergi dulu, dia belah. Kita tanya dia, siapa bagi nasi lemak kat hang ni? Dia tahu ni lah, kalau tak ada apa ni bakal menantu aku ni.
Dia duduk main dalam, lalu tang ni dia beli memang tak nasi lemak ke apa, dia pun strategi juga menawan hati pak mentua. Dia kita kata dia, betul kita fikir, Sat, aku ni macam pernah jumpa dia ni. Lama dah anak kawan dengan dia. Kita kata aku dah setahun dua baru duduk kawan dengan dia. Sat, aku rasa hari tu kereta aku ada rosak. Dekat mana? Dekat Ipoh. Masa kereta aku rosak dekat dengan balai polis. Masa tu aku nampak dia ni kena gari, dia pakai baju color purple tu, OKT, orang kena tuduh tu, turun daripada van banyak gari tu, dia masuk dalam mahkamah ke apa ke. Aku rasa macam dia ni Aku ingat muka dia. Hang check balik, betul ke dia ni? Aku rasa dia ni macam ada kes dadah ke apa, kena tangkap itu. Hang check balik. Kita pun check lah. Anak kita pun check main. Betul, memang dia. Sampai hari ni kes dia masih berjalan. Dan dia ada 1-2 kes yang masih lagi di balai polis berdekatan. Nama dia masih ada. Kita telefon kawan-kawan polis, hang check, nama dia ni ada. Dia tak ada. Nampak? Kadang-kadang kita tak mimpi. Allah bagi kat orang main hantar, bagi tahu yang tu, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Hanya yang pergi kerja tempat tu mengarut, dia habakkan gaji lebih, dia perah hang macam gila. Pukul 10 pun tak boleh balik rumah lagi. Tempat hang sekarang, tempat aku pukul 5 balik dah. Hanya yang pergi situ, dia gaji lebih sikit tapi dia bagi hang. Kita jumpa satu member, bukan member kita, member sebelah dia duk minum di kedai kita pun adalah kawan lama jumpa. Lepas tu dia kata aku dah dapat kerja baru, dia halang kita, dia info dekat kita. Maksudnya istikharah yang kita semayang tu Allah akan bagi kat kita dari pelbagai info yang Allah takdirkan untuk kita. Jadi kita nampak yang ni, atau berat hati kita, atau kita tak apa syok dengan benda tu, atau adalah benda-benda yang Allah akan bagi ilham. Tak mesti mimpi atau sebarang benda lah. Macam kita beritahu tadi, syarat dia adalah benda yang besar lah. Nak pindah rumah, cari kerja baru, nak berkeluarga sekali lagi. Perkahwinan pertama kita dah gagal dah. Perempuan, ada anak seorang, ada seorang lelaki mai. Tak tahu boleh percaya ke tak. Dia kata tak apalah, walau I ni single lagi. Dulu isteri saya dah meninggal, jadi aku pun lama ada seorang. Hang pun ada anak satu, jomlah kita kahwin apa semua. Betul ke dia ni kita tak tahu, tapi cara kawan tu baiklah. Rupanya dia dah kahwin dah, ada 2 orang isteri, kita isteri yang ketiga. Sikit lagi nak kena jerat. Sebab kita istikharah, kita nampak dia ni, atau dia lah niat yang tak baik, dia kahwin kita, dia nak buat loan atas nama kita. Banyak tuan-tuan, merepek punya hantu ayak, tak guna main sedik, main jantan. Dia tak kerja, dikahwin dengan nurse. Dikahwin dengan penjawat awam lah. Dia kahwin penjawat awam, dia buat loan atas nama isteri dia, nak beli motor besar. Isteri dia ni, nurse ni, serabut kepala lah. Bawa pergi sign, dia pun telefon dekat bank tu, tak payahlah bagi lului. Suami saya nak guna nama saya. Dia tahu, alamak awak tak abang awak, aku dah lulus dah loan dia semua. Beli motor besar, duit tak ada, duk pau isteri dia. Minta duit sikit, pergi bagi bantuan dekat yatim, dekat mana? Dekat Yala, naik motor ramai-ramai ke tu. Pau duit isteri dia, pergi bagi tangkap kamar semua, buat macam dia. Anak kat rumah tak bagi makan. Anak hang duk yatim kat rumah, pergi bagi ride sampai ke Yala, bagi yatim. Jadi ni ketolak dengan sungai. Laki macam ni ada dalam dunia. Ada tuan-tuan. Dia buat nanya isteri dia. Isteri jadi susah sebab dia. Jadi kita tak tahu, masa kawan dengan kita nampak macam baik je. Rupanya perongai, bengis, pukul isteri, pukul anak dia 3 tahun tu tak kahwin lagi, baru tunang je. Nak kahwin kali kedua, dia belasah anak dia 3 tahun tu sampai lembek ke tu. Macam-macam lah. Semua tu tuan-tuan, kita tak tahu apa benda. Hati budi orang kita tak tahu. Nampak luar, semua orang boleh jadi elok tak elok. Jadi kita nak tahu macam mana, kena doa ke Allah Subhanahu Wa Taala, baru Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan kepada kita. Macam tuan-tuan kita nak pilihan raya ni Pulau Pinang. Istikharah lah. Doa ke Allah bagi nampak. Ke Allah bagi nampak ada orang angkat tangan ke? Contoh.
Ataupun kita nampak ada orang nampak saja kah, yang ni ke apa kah, pagi kita nak pergi undi tu, kita tahulah kita dah dapat ilham daripada Allah Ta'ala. Hari ni ada ceramah politik? Tak. Hari ni sebab saja. Hari ni tentu ada satu tok guru yang besar lah. Dia tu tak main. Jadi mereka ni alang-alang tak ada mana main rakam sini lah. Tak ada ceramah politik apa. Ceramah politik istikharah. Undi anda adalah rahsia. Saya dan tuan-tuan siapa pun tak tahu undi. Jadi kita doa pada Allah SWT, moga kita di Pulau Pinang ni, Allahumma walli umurana khiyarana. Ya Allah, berilah kepada kami orang yang memimpin kami adalah orang yang paling baik di kalangan kami. Janganlah engkau pilih orang yang tidak baik untuk menjadi pemimpin kami. Itu doa yang kita boleh doa sepanjang pilihan raya kita di negeri ini. Macam ni lah. Ada benda besar kita nak buat berkaitan kepimpinan negeri, negara yang akan jaga kebaikan, kebajikan kita apa semua ni, kita pun tak tahu. Tengok dia ni macam okey, tengok dia ni pun macam okey, tengok dia ni macam tak okey, tengok dia ni macam tak okey. Sembahyang istikharah, doa pada Allah Ta'ala. Okey. Nanti kita akan jumpa satu lagi hadis, antara kubur dan mimbar itu adalah syurga Allah SWT. Hadis tu dia panjang sikit. Kalau cerita malam ni tak dan dah. Jadi kita pun berhenti dulu. Nanti kita ada bab berkaitan dengan segera bersedekah. Sebab ada sekali tu lepas Nabi SAW semayang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Nabi bangkit. Nabi macam tergesa-gesa pergi satu tempat. Kemudian Nabi mai balik. Nabi kata, tadi ada kat rumah aku ada beberapa dirham yang aku belum derma lagi. Jadi aku pergi bagi siap-siap. Aku takut aku meninggal tak ada derma duit tadi tu. Ada. Nanti kita akan jumpa. Semangat. Makruh semayang sunat mutlak selepas semayang asar. Tu juga semayang sunat mana yang boleh. Ada semayang sunat yang boleh, ada semayang sunat yang tak boleh. Ada macam-macam lah perbahasan berkaitan semayang sunat. Nanti kita akan jumpa dalam siri akan datang nanti, insya-Allah. Baik, yang baik pada Allah, yang kurang sempurna atas kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi